Statistik Sistem Insurans Pekerja SIP Pertubuhan Keselamatan Sosial Pegeso merekodkan sejak awal tahun ini sehingga 17 September lalu seramai 81,056 orang hilang pekerjaan di seluruh negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravana berkata melihat kepada perbezaan data kehilangan pekerjaan di antara Mac dan Mei tahun ini berlaku peningkatan sebanyak 104%. Katanya data itu selari kadar pengangguran negara yang melonjak kepada 5.3% pada Mei lalu membabitkan sejumlah 826,100 penganggur. Beliau kata ketika berucap merasmikan Karnival Penjana Kerjaya Kementerian Sumber Manusia peringkat negeri 9 2020 di Pamor. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada kawan-kawan saya dan juga kepada Puan Azura. Kumpulan kami akan membentangkan kajian kes iaitu pengangguran. Nama ahli kumpulan kami adalah saya sendiri, Rohadatul Aish binti Muhammad Wati, Nur Atira Hania binti Azami, Nurul Atika binti Muhammad Razali, Nur Atira binti Muhammad Amin dan juga Siti Aisyah binti Fazal Khan. Okey. Pendahuluan. Encik Abdul Rahman bin Khamis iaitu klien kami telah menganggur selama 1 tahun lebih setelah beliau diberhentikan kerja sebagai pemandu lori yang telah berkhidmat selama 10 tahun di syarikat tersebut. Hal ini demikian kerana tempat syarikat beliau bekerja telah memberikan notis pemberhentian kerja kerana syarikat tersebut hampir muflis yang menjadikan beliau tidak bekerja sehingga hari ini. Oleh yang demikian, setelah terjadinya pandemik COVID-19 telah menyukarkan lagi beliau untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan beliau disebabkan oleh faktor pandemik tersebut. Pengangguran ini boleh dinyatakan apabila seseorang yang mahu bekerja tetapi tidak mendapat pekerjaan yang mereka inginkan. Mereka ini adalah digolongkan sebagai tenaga buruh sebuah negara, iaitu mereka yang berumur 15 hingga ke 64 tahun yang sanggup bekerja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Aisyah binti Fazal. Nombor metrik 272005. Saya akan menerangkan tentang latar belakang responden. Responden bernama Encik Abdul Rahman bin Khamis atau dikenali sebagai Encik Rahman. Encik Rahman berumur 39 tahun dan berasal dari Keluang Johor. Encik Rahman bekerja sebagai seorang pemandu lori trailer di sebuah syarikat tetapi telah diberhentikan atas faktor syarikat yang ingin mengurangkan tenaga kerja. Beliau ada bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan di sebuah kilang tetapi hanya selama 5 bulan. Encik Rahman berjaya belajar sehingga ke peringkat sekolah menengah rendah dan ini mungkin disebabkan oleh faktor kewangan keluarga. Encik Rahman mempunyai seorang isteri dan 4 orang anak. Isteri Encik Rahman merupakan seorang suri rumah tangga di samping menjual kuih-muih untuk menampung pendapatan keluarga. Encik Rahman tidak duduk saja di rumah tetapi juga membantu isterinya menyediakan modal kewangan dan membantu dalam pembuatan kuih-muih. Anak-anak Encik Rahman berumur antara 10 tahun hingga 18 tahun. Anak-anaknya terdiri dari seorang anak sulung lelaki dan 3 orang anak perempuan. Anak sulung bekerja di sebuah pasaraya, manakala 3 orang anak perempuan Encik Rahman pula masih bersekolah di sekolah rendah dan di sekolah menengah. Seterusnya, saya akan meneruskan kepada isu kajian. Isu kajian mengenai isu pengangguran yang dialami oleh Encik Rahman. Isu ini dipetik kerana terdapat banyak akhbar berita yang mengkhabarkan mengenai isu semasa pengangguran yang berlaku di Malaysia. Isu ini bersesuaian dengan apa yang terjadi kepada Encik Rahman kerana beliau telah menganggur dari tahun 2018 sehingga tahun 2020.
Encik Rahman menjadi seorang penganggur setelah diberhentikan kerja selama 1 tahun lebih sebagai seorang pemandu lori trailer di bawah sebuah syarikat. Encik Rahman mengalami pengangguran akibat dari faktor ekonomi syarikat di tempat kerja beliau. Syarikat yang menjadi tempat Encik Rahman berkhidmat selama 10 tahun itu mungkin akan mengalami pengakhiran jika masih menyara ramai pekerja. Dan disebabkan itu, pihak yang mengendalikan syarikat tersebut terpaksa mengurangkan tenaga kerja dengan memberhentikan sebilangan pekerja termasuklah Encik Rahman. Encik Rahman ada memohon jawatan sebagai pengawal keselamatan dan tidak lama kemudian beliau berhenti bekerja setelah 5 bulan berkhidmat kerana terdapat pilih kasih dalam pemberian bonus dan gaji. Oleh kerana itu, beliau menganggur lagi. Apabila Encik Rahman ingin memulakan pekerjaan sebagai seorang pemandu bas sekolah, penularan COVID-19 pula berlaku, menyebabkan beliau tidak dapat memulakan pekerjaan baharunya itu. Walau bagaimanapun, Encik Rahman tidak duduk diam sahaja di rumah. Beliau telah menggunakan masa yang ada ini dengan membantu isterinya untuk menyediakan modal bagi kegunaan perniagaan dan membantu juga dalam pembuatan kuih-muih. Tambah lagi, Encik Rahman juga dapat meluangkan masa dengan anak-anaknya di rumah. Selain itu, isu kajian akan melihatkan tentang faktor dan kesan pengangguran terhadap kehidupan Encik Rahman. Bagaimana penerimaan ahli keluarga dan masyarakat terhadap beliau, tindakan yang telah dilakukan oleh Encik Rahman, serta perkataan teori pembelajaran yang diaplikasikan secara tidak langsung oleh dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Nurul Atika binti Muhammad Razali, nombor matrik 271838. Okey, sekarang saya ingin menyambung kepada bahagian faktor-faktor pengangguran. Okey, faktor-faktor antara faktor-faktor pengangguran ialah faktor pemberhentian kerja. Okey, pemberhentian kerja merujuk pada penamatan kontrak perkhidmatan pekerja yang berpunca daripada kesan penutupan sebuah organisasi yang menghadapi masalah kewangan dan juga penggunaan teknologi canggih yang tidak memerlu merekrut ramai pekerja. Okey, dalam kes ini Encik Rahman diberhentikan bekerja di sebuah syarikat yang kerana syarikat itu hampir muflis. Okey. Walaupun Encik Rahman ni telah bekerja selama 10 tahun dalam syarikat itu, tetapi beliau tetap diberhentikan kerana syarikat menghadapi masalah pembayaran gaji. Seterusnya adalah faktor sikap memilih pekerjaan. Okey, kebanyakan individu pada zaman kini menginginkan kerja yang sangat senang tetapi bergaji besar. Mereka sanggup menganggur berbanding melakukan kerja yang berat dan bergaji murah. Okey, dalam kes ini Encik Rahman dia telah cuba mencari pekerjaan lain tetapi tidak sesuai dengan dirinya dan dia memilih untuk duduk di rumah dan menolong isterinya yang bekerja untuk menyara keluarga. Okey, faktor yang seterusnya ialah faktor ketiadaan kelayakan untuk memohon kerja yang bagus. Ketiadaan kelayakan sekurang-kurangnya SPM menyebabkan penganggur sukar untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus dan pembayaran gaji yang tinggi. Ketiadaan kelayakan inilah yang menyebabkan penganggur sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka mempunyai hal ini kerana mereka mempunyai kemahiran berfikir yang rendah, kesukaran untuk menganalisis dan berkemahiran pertuturan dalam pelbagai bahasa yang sangat lemah. Jika ada sekalipun, hanyalah kerja yang gajinya rendah dan berat. Okey, dalam kes Encik Rahman ni, dia berkata yang dia pernah bekerja sebagai pegawai keselamatan tetapi hanya bertahan 5 bulan sahaja kerana dia menganggap majikannya berat sebelah.
Sekarang saya akan menceritakan mengenai kesan-kesan pengangguran. Okey, kesan pertama ialah kesan terhadap jasmani dan emosi penganggur. Okey, jasmani merujuk pada tubuh badan ataupun fizikal kita. Manakala emosi merujuk pada perasaan kita. Okey, pengangguran ni telah membuat tubuh badan penganggur menjadi lemah dan tidak terdaya kerana mereka tidak melakukan sebarang aktiviti ataupun sesuatu pekerjaan. Pengangguran juga boleh memberi kesan terhadap emosi penganggur akibat daripada persekitarannya yang tidak menyokong tindakan mereka yang tidak mahu bekerja. Okey, dalam kes ini, Encik Rahman mengalami sakit-sakit tubuh badan dan badannya mula lemah, tidak seperti dulu yang masa itu beliau masih lagi mampu untuk mengangkat benda-benda berat. Dan emosinya juga kurang stabil akibat daripada pandangan negatif masyarakat. Yang kedua ialah kekurangan sumber kewangan. Okey, pengangguran ini telah menyebabkan berlakunya kekurangan sumber kewangan dalam sesebuah keluarga dan memaksa mereka untuk berkhidmat dan berhidup bersederhana saja. Okey. Menurut Encik Rahman, yang dia mengalami masalah kewangan sehingga ada hari yang dia sekeluarga tidak makan kerana tidak cukup wang untuk membeli keperluan dapur. Okey, kesan yang terakhir ialah dipandang negatif oleh masyarakat. Okey, pandangan negatif merupakan gambaran atau bayangan dalam hati atau fikiran tentang sesuatu yang bersifat tidak baik terhadap orang lain yang akan menjadi tanggapan dan pegangan pada diri seseorang itu. Okey, dalam kes ini, Encik Rahman memberitahu yang jiran-jiran tetangganya selalu menghinanya dan memberi persepsi yang buruk terhadap dirinya kerana dia tidak bekerja, tetapi isterinya yang bekerja yang menyara keluarga pembanding beliau yang hanya duduk di rumah dan menjadi penganggur. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Atirani binti Azami, nombor matrik 29641. Seterusnya saya akan menerangkan tentang langkah dan jalan penyelesaian berdasarkan terbahagi kepada 3, iaitu klien, Jerry dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek, dan juga kerajaan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang refleksi. Okey, langkah yang pertama dan jalan penyelesaian berdasarkan klien sememangnya tidak dapat dinafikan dalam situasi hari ini. Kadar pengangguran kian meningkat dari hari ke hari dan ramai yang semakin kehilangan pekerjaan masih buntu mencari jalan penyelesaian untuk bebas dari kelompok pengangguran ini. Dan antara salah seorang klien kami iaitu Encik Abdul Rahman juga menghadapi isu pengangguran ini dan bagaimana beliau cuba untuk keluar dari kelompok ini. Okey, langkah yang diambil untuk daripada Encik Abdul Rahman ialah beliau menguruskan perbelanjaan dengan baik, iaitu dia menguruskan perbelanjaan hanya untuk keperluan dan bukannya mengikuti kehendak yang diinginkan. Okey, sebagai persediaan menghadapi situasi ini, beliau juga mempunyai tabungan KWSP tapi beliau tak menggunakannya pada masa sekarang dan hanya akan menggunakannya apabila beliau merasakan beliau tidak mampu lagi untuk mencari pekerjaan pada masa akan datang. Okey, sebagai langkah untuk memperoleh sumber kewangan, beliau juga dan isterinya menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan untuk menampung perbelanjaan harian. Okey, seterusnya kita lihat kepada langkah yang diambil berdasarkan Jerry. Okey. Langkah yang diambil berdasarkan Jerry iaitu dari segi aspek jasmani, seseorang itu perlulah giat menceburi bidang baharu yang boleh dicapai bersesuaian ketika ini. Sebagai contoh, kalau sebelum ni dia dah berjaya menceburi bidang kerja yang ingin diminati sahaja, tetapi sekarang untuk mengatasi keadaan pengangguran, seseorang itu kena cuba untuk melatih jasmani menceburi bidang kerja lain yang sesuai digunakan berdasarkan situasi sekarang supaya menjadi backup plan kalau kata dia dibuang kerja, beliau masih mampu untuk mencuburi bidang kerja yang lain. Okey, dari segi emosi, kebolehan mengawal perasaan terutamanya apabila berhadapan dengan keluarga, kerana sememangnya pada fasa ini memang pemikiran akan bercelaru, emosi akan tak tenang, akan berceramuk kerana memikirkan tentang
masalah kehidupan, masalah bagaimana untuk mencari pekerjaan, dan waktu ni akan berlakunya perbalahan antara keluarga. Jadi bagaimana kita nak kawal emosi supaya tak berlaku perkara yang tak diingini? Okey, kalau berhadapan dengan situasi begini, bawalah diri jauh dari permasalahan kehidupan dan cuba untuk tenangkan fikiran seperti menghabiskan masa dengan hobi, kerana kebanyakan pada ketika itulah kita banyak idea baru yang dapat diperoleh untuk membantu memberi jalan penyelesaian. Tapi kalau tak dapat juga kawal emosi, cubalah untuk berjumpa dengan kaunseling berdekatan. Okey, seterusnya kita melihat kepada rohani. Okey, dari segi rohani, kekuatan rohani bermaksud memiliki semangat intrinsik yang tinggi dikait dengan perasaan dalaman seorang manusia, melibatkan emosi diri dan penaklukan strategik. Rohani yang sempurna sering dikaitkan dengan faktor keagamaan seorang individu yang telus dalam menyempurnakan ibadat agamanya. Untuk mendapat kekuatan rohani ini bukanlah mudah, sebab kita ni sering berhadapan dengan perkara negatif yang sering menghasut untuk kita buat benda jahat. Kalau kata kita ni dah tak ada duit, dah menganggur lama, mesti kita akan buat benda sanggup buat bukan-bukan kalau kita tak ada kekuatan rohani. Jadi, cubalah untuk mencari kaunseling berdekatan, cubalah untuk mendapatkan rawatan kaunseling supaya kita dapat membina kekuatan rohani dalam diri. Okey, seterusnya kita lihat kepada dari segi intelek. Seseorang yang berhadapan dengan isu pengangguran atau bakal berhadapan dengan dunia pekerjaan ni perlu ada ilmu, maklumat, kemahiran yang berkaitan dengan kerjaya-kerjaya yang dapat menjamin masa depan. Okey, walaupun seseorang itu diberhentikan kerja dan ianya masih tak ada masalah kalau mereka ni mempunyai kemahiran dan ilmu untuk menyara kehidupan. Dia perlu sentiasa untuk mencari maklumat yang lengkap supaya boleh berhadapan dengan situasi macam ni. Sebab sukar untuk menjangkakan apa yang berlaku pada kehidupan kita akan masa akan datang. Jadi perlu dalam diri kita sekarang ni perlu ada kemahiran-kemahiran untuk supaya kita walau apa pun yang jadi kat kita, kita boleh hidup. Macam tu. Okey, seterusnya kita lihat pada langkah penyelesaian berdasarkan kerajaan. Kerajaan telah mempergiatkan program skim latihan satu Malaysia, satu korporat sosial CSR yang dapat meningkatkan keupayaan dan kebolepasaran fresh graduate untuk mendapatkan pekerjaan. Kerajaan juga telah mengambil inisiatif secara terbuka untuk membuat pemilihan calon melalui JobStreet, Job Malaysia, SPM menyediakan peluang pekerjaan merangkumi seluruh negeri. Okey, tambahan pula menerusi penjana, kerajaan telah memperkenalkan program insentif pengambilan pekerja yang membolehkan majikan atau syarikat menawarkan pekerjaan kepada golongan penganggur dan golongan belia yang sedang bergelut mencari pekerjaan. Walaupun terpaksa berhadapan dengan COVID sekarang ni, Kementerian Sumber Manusia masih sedia upaya untuk menganjurkan program penempatan pekerja seperti Kami Berkejaya, Temuduga Terbuka, program penyelesaian kerjaya, Tupikir serta program penempatan golongan khas. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atira binti Muhammad Amin, nombor matrik 271945 akan meneruskan perbincangan ini kepada bahagian teori pula daripada kajian kes yang kami jalankan bersama Encik Abdul Rahman. Secara keseluruhannya saya mendapati bahawa beliau sebenarnya telah banyak belajar daripada pengalaman lepas yang berlaku sebelum ini kepada dirinya. Oleh itu, saya telah mengambil teori pembelajaran humanistik yang dibawa oleh Carl Roger sebagai teori yang dilihat saling berkaitan dengan kajian kes kami ini. Menurut teori humanistik, mereka percaya bahawa seseorang itu mempunyai potensi bermotivasi dan berkeupayaan untuk belajar dan berkembang seiring dengan waktu. Manusia juga dilihat sebagai makhluk yang istimewa yang berbeza dengan haiwan serta akan bertindak mengikut dasar keperluan, mengikut motivasi, minat dan nilai mereka. Objektif pembelajarannya adalah supaya dapat memupuk seseorang itu agar tidak bergantung kepada orang lain dan mengembangkan keupayaan kebertanggungjawaban mereka itu melalui pengalaman yang mereka perolehi itu sendiri. Sedikit latar belakang mengenai pelopor teori ini. Nama diberi Carl Roger, dilahirkan di Oak Park, Illinois, Amerika Syarikat pada tahun 1902 dan meninggal pada tahun 1989. Beliau merupakan pengasas teori kaunseling terapi yang berpusatkan klien serta psikoterapi yang bukan bersifat mengarah. Beliau juga berpendapat bahawa manusia pada dasarnya adalah baik dan mempunyai potensi diri yang tinggi untuk mencapai potensi diri mereka.
Proses pembelajaran juga didasarkan pada keseimbangan masa lalu dan juga masa kini serta dapat membantu seseorang mencapai peningkatan dan kesempurnaan kendiri. Menurut beliau, pengalaman mempengaruhi perkembangan dalam mencapai kesempurnaan kendiri seseorang. Menurut teori humanistik, tujuan pembelajaran adalah humanisasi, iaitu memanusiakan manusia itu sendiri. Sekiranya manusia memahami persekitaran dan diri mereka sendiri, sudah pasti proses pembelajaran akan berjaya. Semua manusia mempunyai kemampuan dan keinginan yang tinggi untuk belajar. Malahan, kegagalan yang mereka alami itu juga bukanlah disebabkan ketidakupayaan mereka sendiri, tetapi kerana persekitaran pembelajaran yang tidak sesuai dengan diri mereka. Oleh itu, Roger telah membahagikan pembelajaran kepada dua bahagian, iaitu yang pertama adalah pembelajaran kognitif dan kedua adalah pembelajaran daripada pengalaman. Pembelajaran kognitif ini dianggap tidak berkesan dan kurang penting kerana ianya hanya melibatkan pembelajaran topik akademik dan juga berdasarkan pengalaman orang lain, dan itu hanyalah akan menjadikannya sebagai satu pengalaman yang melibatkan jangka masa yang pendek. Tetapi pada pembelajaran kedua pula iaitu pembelajaran pengalaman, iaitu melibatkan perkembangan kendiri, motivasi, daya usaha dan penilaian kendiri seseorang. Mempunyai jangka masa yang panjang kerana ianya berdasarkan daripada pengalaman dan pembelajaran seseorang itu sendiri. Oleh itu, saya telah mengaitkan pembelajaran yang kedua iaitu pembelajaran berdasarkan pengalaman berkaitan dengan berkaitan dengan kajian kes kami ini. Yang pertama adalah Encik Rahman dilihat seakan berhati-hati dalam memilih pekerjaan beliau yang seterusnya, dan sikap berhati-hati beliau itu seterusnya mengakibatkan beliau menganggur hampir selama 1.5 tahun, dan ini semua berpunca daripada beliau diberhentikan sebagai pemandu trailer akibat ekonomi syarikat yang tak menentu waktu itu, dan seterusnya dia menyalahkan orang lain atas masalah yang dialami. Dalam masalah ini, Encik Rahman dilihat menyalahkan majikan dia kerana memberhentikan dia. Dan daripada kes ini, beliau telah banyak belajar daripada pengalaman lepas beliau, dan bukan hanya disebabkan pengalaman itu saja, terdapat pengalaman-pengalaman lain yang menjadikan beliau belajar daripada pengalaman lepas beliau. Ya, seperti apabila beliau dah lagi tidak bekerja, isteri beliau terpaksa bekerja kerana terpaksa mengambil alih dalam menjaga keluarga mereka. Seiring dengan berjalannya waktu, dia mulai belajar bahawa tindakan yang diambil selama ini bukanlah tindakan yang sewajarnya. Isterinya yang bekerja dan dia pula hanya berehat di rumah. Ekonomi keluarga juga semakin tak stabil kerana perangai dan tingkah lakunya yang terlalu takut untuk memulakan suatu pekerjaan baru. Perasaan dan emosi ketidakpuashatian yang ada dalam dirinya sebelum ini telah memberi kesan yang besar terhadap personalitinya. Dirinya semakin lama semakin malas dan agak beremosi terhadap orang di sekelilingnya. Walau bagaimanapun, terdapat satu perkara daripada pengalaman lepas beliau yang tidak mampu diubahnya, dan jika ingin mengubahnya ia kemungkinan akan memakan kos yang lebih banyak, iaitu dalam memperolehi tahap pendidikan yang lebih baik. Disebabkan itulah dia kalau boleh tak nak perkara ni berlaku kepada anak-anak beliau. Jadi beliau sedaya upaya menginginkan anak-anaknya mempunyai tahap pendidikan yang jauh lebih daripadanya. Oleh disebabkan itulah beliau mulai belajar akan pengalaman lampaunya. Encik Rahman mulai menyedari bahawa dirinya tidak boleh bersikap memilih-milih akan sesuatu pekerjaan dan hanya harus merebut setiap peluang yang hadir kepadanya. Sejajar dengan teori humanistik yang mengatakan bahawa manusia cenderung untuk hidup dan berkembang secara positif dari segi emosi dan intelek mereka dalam mencapai kesempurnaan kendiri mereka.
Beliau juga mulai bersifat waras dan rasional serta sedar kesan daripada pengalaman lampaunya dan semasa yang dialami oleh dirinya sendiri itu. Akhirnya dia dilihat dapat berkembang dengan positif mengikut persekitaran yang sesuai mengikut perilaku dirinya. Kenallah seperti apa yang dikatakan oleh pelopor teori humanistik iaitu Carl Rogers yang mengatakan bahawa proses pembelajaran yang paling bermakna adalah yang melibatkan pengalaman langsung, berfikir dan merasakannya sendiri atas kehendak mereka sendiri. Hasilnya juga perlulah dirasakan dan dialami oleh individu itu sendiri. Ini seterusnya akan mampu menjadikan seseorang itu menjadi seorang individu yang proaktif, berani, yakin, bebas dan mempunyai kemahiran dalam mengawal diri tanpa melanggar sebarang peraturan. Secara keseluruhannya, kesemua teori yang ada, terutama sekali teori humanistik, adalah bertujuan untuk memanusiakan manusia itu sendiri, iaitu dalam mencari dan mencapai kemampuan diri yang mereka miliki semaksimum yang mungkin dan bahkan mampu untuk menilainya sendiri. Di dalam kes ini, Encik Rahman menilai konsep kendiriannya melalui persepsi individu dan motivasi diri yang hadir dalam dirinya. Dan hal ini dikatakan demikian adalah kerana pada akhirnya beliau telah bersetuju untuk bekerja sebagai seorang pemandu bas sekolah walaupun pada awalnya dia berasa ragu-ragu untuk menerimanya, tetapi disebabkan pengalaman lampau beliau yang sebelum ini yang telah mengakibatkan beliau menganggur hampir setahun setengah, maka beliau merasakan bahawa selepas ini beliau tidak lagi boleh memilih-milih sesuatu pekerjaan dan hanya mengambil peluang apa-apa saja peluang yang datang dan mencubanya. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Daripada refleksi. Dia tak nak keluar dah. Okey, seringkali kita dengar orang-orang berkata dulu waktu kecil sering terlupa untuk makan kerana terlalu berleka, bermain. Tapi hari ni sering terlupa untuk makan kerana terlalu sibuk bekerja. Ya, selalu kita dengar orang cakap macam tu kan. Sedangkan kanak-kanak yang gembira bermain sering mengatakan, aku ingin pantas menjadi dewasa supaya boleh ku kejar impianku kelak. Namun orang dewasa pula mengatakan, anda dapat aku kembali ke zaman kanak-kanakku semula yang seronok bermain, yang seronok bergembira dengan kawan-kawan. Okey, menurut perkembangan sosial Erik Erikson, kekuatan asas pada peringkat ini ialah care, kasih sayang, di mana kasih sayang, perhatian, sokongan dari orang sekeliling amatlah memainkan peranan. Sebab waktu ni bukan mudah untuk melalui fasa pengangguran ni. Banyak sangat kita dengar berita orang bunuh diri apa semua sebab tak mampu untuk melalui fasa ni, untuk melalui fasa isu pengangguran ini. Jadi nak ambil jalan mudah, ramai yang membunuh diri kalau dia tak rasa orang sekeliling dia sokong dia tak rasa orang sekeliling dia tu sayang dia, boleh bagi sokongan dekat dia. Okey, jadi waktu ni orang lain mungkin anggap tak ada apa-apa lah penganggur, kau ni pergilah cari kerja, pergilah buat apa, pergilah cari lagi, janganlah give up kan. Tapi dia orang tak tahu sebenarnya orang yang mengalami isu pengangguran ni dah stres, dah tak mampu dah nak buat apa-apa. Jadi kita sebagai manusia kenalah jaga lisan sebab lidah kita ni lebih tajam daripada pedang. So, sentiasa jaga lisan, jaga sebaliknya kita perlu menyokong mereka dan memberi harapan supaya mereka dapat rasa semangat, mereka rasa bermotivasi untuk meneruskan semangat mereka untuk mencari pekerjaan dan bebas dari isu pengangguran ini. Sekian, terima kasih. Okey, sebagai kesimpulannya, pengangguran ini boleh dikatakan telah menjejaskan kehidupan semua orang termasuk masyarakat di Malaysia. Masalah pengangguran ini tidak boleh dipandang enteng begitu sahaja kerana ianya mengakibatkan masa depan masyarakat itu sendiri. Semakin hari, kes pengangguran semakin meningkat di dalam kalangan rakyat Malaysia yang menjadikan ianya sebagai suatu masalah yang besar kepada negara. Secara tidak langsung, masalah ini akan menjadi lebih buruk kerana ianya akan memberikan kesan yang negatif kepada negara dan juga kepada rakyat apabila masalah ini semakin berlarutan pada hari ini. Oleh itu, boleh diharapkan bahawa negara Malaysia dapat memikirkan pelbagai cara bagi memastikan rakyat mempunyai pendapatan sampingan dan mempunyai pekerjaan yang stabil bagi menampung kehidupan seharian mereka. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.
Assalamualaikum Pakcik. Terima kasih kerana sudi datang hari ini. Seperti yang saya maklumkan dan cakap tempoh hari kat WhatsApp Pakcik, saya Nur Atira binti Muhammad Amin, pelajar dari UUM, wakil daripada ahli kumpulan saya, ingin menebual Pakcik untuk menjadi klien kami dalam kerja kursus pembangunan kerja khusus pembelajaran manusia. Kalau Pakcik, saya gugup kejap. Okey, harap tak ganggu Pakcik lah sebab yelah kan sekarang time COVID, macam takut pula nak keluar kan. Sebelum tu Pakcik apa khabar? Sihat? Sebelum saya nak pergi lebih lanjut, boleh tak Pakcik kenalkan diri Pakcik terlebih dahulu? Yelah, tak kenal maka kita orang pun tak tahulah kan. Boleh tak terangkan sedikit tentang latar belakang Pakcik? Tak mengganggu pun. Lagipun kita kan dah bincang pasal temu janji ni. Alhamdulillah, khabar baik. Sihat-sihat gitulah nak. Nama Pakcik Abdul Rahman bin Khamis. Pakcik berumur 39 tahun tahun ni. Pakcik ada seorang isteri, 4 orang anak. Diorang umur dalam 18 hingga 10 tahun. Seorang dah kerja, yang lain belajar lagi. Dulu Pakcik kerja sebagai pemandu lori trailer. Alhamdulillah. Itulah nampak juga Pakcik sihat je sekarang ni. Okey, saya mulakan dengan soalan pertama Pakcik. Okey, soalan pertama, berdasarkan situasi sekarang, bagaimanakah keadaan Pakcik sekarang? Adakah bagi Pakcik masih boleh, perasaan tu masih boleh dikawal atau Pakcik rasa stres yang teramat? So, mungkin tertekan ke apa ke kan? Ada tak? Keadaan Pakcik sihat-sihat gitu je. Biasalah dah nak masuk 4 siri ni kan, 40-an. Stres. Awal-awal dulu stres lah juga. Yelah, tiba-tiba kan anak-anak semua ramai lagi yang tengah belajar. Macam mana lah nak tanggung nanti semua. Rungsing jugalah masa tu fikir. Tapi sekarang Pakcik dah boleh terima kenyataan. Tak adalah stres yang teramat sangat. Tapi nak kata stres sikit tu adalah. Alhamdulillah lah Pakcik dah tak ada stres sangat. Yelah, kita stres sangat pun tak baik juga kan untuk diri kita. Benda dah berlaku, kita bukan boleh buat apa-apa pun kan. Okay, soalan kedua, boleh tak Pakcik, adakah Pakcik ada duit tabungan sebagai persediaan untuk hadapi situasi yang Pakcik lalui sekarang, di mana Pakcik tak bekerja? Jadi ada tak mana-mana duit, ada tak mana-mana tabung ke yang sebelum ni Pakcik simpan untuk tampung situasi macam sekarang ni ke? Ada tak Pakcik? Kalau boleh saya tahulah, ada tak? Pakcik adalah juga tabung simpanan tu, tapi sikit-sikit. Tapi yelah, bendanya tak banyak. Hari-hari keluarkan, guna. Makin lama makin sikit, makin surut jugalah. Duit KWSP yang kerajaan kata boleh keluarkan tu pun buat masa sekarang ni Pakcik tak akan keluarkan dulu kot. Pakcik nak simpan lah, nak guna untuk anak-anak Pakcik belajar nanti, nak masuk U semua tu. Yelah, takut nanti kalau Pakcik dah tak kerja lagi kat masa depan nanti, sekurang-kurangnya duit tu adalah dapat membantu. Mungkin kalau dah terdesak sangat, Pakcik akan guna juga nanti.